Syria, di Jordan. Jordan sekarang kita tengok Arab. Dulu sebenarnya Jordan ni bukan Arab, mereka orang Fenisia tu dijajah oleh orang Rom. Itu kita tengok. Kita tengok sejarah, kita belajar. Bukan orang, tengok Jordan Arab kan. Kalau orang tuan-tuan tengok penyanyi Jordan, penyanyi Lebanon ni semua lawa-lawa macam orang putih. Kan, dia bukan Arab tu, dia putih-putih tu. Yang Arab, yang kita nampak contoh Arab tu, memang daripada Hijaz, Arab-Arab daripada Arab Saudi memang nampak Arab lah. Lepas tu yang gelap situ geng Habsyah, geng Sudan, pokok gelap, pokok warli. Itu Arab lain. Mereka ni orang yang mutarab, telah diarabkan. Mu'arab, mereka telah diarabkan, bukan mereka ni orang asal Arab. Baik, kita tengok muka surat seterusnya, iaitu muka surat yang keempat. Okay. Pada 100 Masihi berlakunya kisah 7 pemuda, okay, yang pada waktu itu dikatakan dalam ilmu tafsir sebagai Raja Daqyanus. Itu istilah ahli tafsir. Okay. Tetapi bila kita tengok dekat timeline Maharaja Rom yang memerintah pada zaman itu, kalau pada tahun 100 Masihi, yang sesuai kita katakan adalah Maharaja Trajan, bukan Raja Trajan. Sudah orang tukar jadi Trojan kan? Ada Trajan tu kan? Yang orang ni budak-budak Melayu tu buat orang pakai gel buat rambut tu kan? Semua pun nak jadi Trajan tu kata kan? Tak boleh cakap apa boleh nak. Jadi Trajan ni adalah sejarahnya, dia adalah antara Maharaja Rom yang paling kuat bunuh orang yang beriman. Jadi kita kaitkan mungkin dia adalah Raja Daqyanus. Okay. Baik, yang memerintah jajahan Rom di Turki, yang bernama Ephesus. Okay. Pada waktu itu di tempat Turki ni kita panggil Ephesus ataupun Tarsus. Okay. Bukan ni Tarsus. Okay. Dan termasuk Filipina. Saya tak sebut Filipina, iaitu Jordan. Dalam masa lama nama dia Filipina. Diperintah oleh orang Rom. Jadi Rom pada waktu itu bukanlah Rom yang kita nampak sekarang ni, iaitu di Itali. Rom yang saya sebut ini adalah Rom Timur. Jadi Rom apa? Timur. Rom Timur. Byzantium. Byzantium berpisah daripada Rom Barat lebih kurang pada tahun 100 Masihi tahun ini. Okey. Semua. Yang Islam iman semua. Semua tak apa. Jadi Rom hanya menerima Kristian pada tahun 313 oleh Maharaja Constantine. Constantine menukar nama tempat itu menjadi Konstantinopel. Constantine. Arab sebut Konstantinia. Pada Islam masuk dalam tu, Sultan Muhammad Al-Fatih tukar menjadi Istanbul. Dapat akrabi dia panggil Istanbul. Tapi kan dulu sebab saya tengok video tu, saya nak kaji pasal Istanbul. Saya tengok Istanbul ada ke mau kata contoh tanya aku tak tahu. Kita pun kaji Istanbul ada betul ke cari internet tak jumpa. Jadi dalam ni dapat asal Constantine, iaitu maharaja yang menganut ajaran Kristian, yang mula-mula menerima ajaran Kristian. Baik, jadi nama 7 pemuda tu tengok kat situ lah, nama dia pelik-pelik. Jadi Tamlika, Zawi, Wanus, Maksar Minam, Laksa Bakso semua. Semua ada nama pelik-pelik. Kita pun dah tahu ni semua nama Rom, jadi bukan nama orang Arab, bukan nama orang Melayu, apatah lagi nama orang Jawa. Dia nama orang zaman-zaman dulu di Rom pada tu. Dan bahasa-bahasa yang kita tengok kat sini, Zulu, Wanus, Tamlika dan sebagainya, ini adalah bahasa Greek. Kerana Rom Timur tidak bercakap dalam bahasa Latin, mereka bercakap dalam bahasa Greek. Rom Barat bercakap dalam bahasa Latin. Yang sekarang kita pakai Latin tu, bahasa Inggeris tu, asal daripada perkataan daripada orang Anglo-Saxon. Orang Anglo-Saxon tu daripada orang Bavaria Germany. Pening lah kepala dia. Okey. Itu kita tak mahu tahu lagi lah. Betul ini setelah adik-adik semua boleh jemput abang pergi ke sekolah, boleh cerita. Kita boleh cerita sekalian. Kita boleh cerita tentang Yajuj-Majuj yang sekarang ni memang betul ada dalam White House. Asal usul dia memang betul. Anglo-Saxon tu asal daripada turun pada bangsa Yajuj-Majuj. Cerita dia ke mana kita boleh cerita panjang. Tu sejam 2 jam pun habis cerita. Macam mana dikatakan Yahudi sekarang ni betul-betul keturunan Yajuj-Majuj. Yahudi sekarang ni bukan daripada DNA mereka, bukan daripada Bani Israel, iaitu keturunan Nabi Yaqub. DNA mereka berasal daripada Bani Khazar. Bani Khazar adalah tok nenek pada kaum Turki sekarang.
Yang mereka ni adalah keturunan bangsa Scythia, iaitu bangsa Yajuj. Jumhur agama mengatakan bahawa itu adalah Yajuj. Yang sekarang ni kalau tengok dalam jejak Rasul, petang-petang dia cakap pasal itu. Laut Kaspia, Laut Hitam, Devon, itu satu tempat yang halus, kecil, yang hanya 30 meter saja boleh lalu. Laut yang jalan yang sempit. Al-Quran pun dah sebut Yajuj-Majuj akan jalan tempat yang sempit. Tempat sempit tu lah ada tembok dibuat pada besi. Sampai sekarang masih ada lagi sisa-sisa besi tersebut. Yang mana besi tersebut bukan dibuat solid macam tu, dijadikan sebagai reinforce tulang belakang. Kita panggil belulang. Kalau kita nak buat, kalau ambil civil engineer tu, dia nak buat satu tiang, dalam tu ada besi terang. Jadi dalam besi itu besi yang dikatakan dituang oleh Zulkarnain. Dalam tu kalau kita ambil, kita tengok spek besi itu, bukanlah besi pure. Dalam tu ada timah, dalam tu ada gangsa, ada emas dan sebagainya. Kerana dikatakan Zulkarnain dalam surah Kahfi, dia kumpul semua logam yang ada pada waktu tu. Tak kira yang emas-emas dia pakai semua yang ni, dia lemok habis. Buat tiang sampai sekarang. Untuk keturunan tu lagi jadi Yahudi, jadi Yahudi sekarang. Itu yang duk atas pun sekarang. Memang keturunan dia macam tu. Allah kata amal akhir. Keturunan dia macam tu. Rasulullah kata dalam hadis yang sahih, iaitu akhir zaman kita akan berperang dengan bangsa Kirman. Jadi bangsa Kirman ni apa? Mata sepet, muka bulat, hidung pendek. Sekarang ni ada kat mana? China, Jepun, Mongolia, Tibet, Korea. Tapi kita tak boleh kata mereka, iaitu keturunan mereka juga macam tu. Iaitu orang Scythia yang saya sebut tadi, iaitu menjadi keturunan pada Anglo-Saxon, menjadi keturunan pada orang Aryan, menjadi keturunan pada orang Khazar yang tadi itu menjadi Yahudi. Mereka bukan asal Yahudi, mereka tu menganut ajaran Yahudi saja. Asalnya mereka tu adalah keturunan Yahudi yang bermuka bulat, bermata pendek, hidung pendek. Balik tekan internet perkataan Attila, Raja Han, H-U-N, Han, asal usul kaum Hungary, bukan lapak Hungary. Hungary itu nama negara. Kalau kita tengok orang Hungary sekarang ni macam mana muka dia, macam orang putih kan. Tapi muka keturunan yang lama atas, muka dia sebiji macam orang Mongolia. Tapi jangan salahkan atas dia, dia tidak salah. Kalau nak atas lagi, bawah-bawah tak salah lah. Jangan pergi Jepun, apa semua yang duduk baju. Tak boleh. Atas-atas tu kita tengok. Tapi memang turun pada Yahudi ni Khazar memang betul. DNA sama sebiji macam dunia. Ini kajian-kajian DNA kita tengok. Kalau mengaji sejarah ni, DNA pun kena mengaji juga sains. Untuk orang mengaji sains ni, dia lebih dekat lagi dengan ilmu sejarah daripada kita membaca buku betul mengantuk. Macam tu. Baik. Jadi dibangkitkan Rasulullah Kahfi lebih kurang pada tahun 309. Raja Rom yang beriman pada waktu itu dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir sebagai nama dia Abdul Rahman. Abdul Rahman istilah dia. Tapi dalam bahasa Salaf, Abdul Rahman tu kalau gitu dalam bahasa Greek sebutannya Theodosius. Okey, jadi Maharaja Theodosius kuat. Yang mana raja ini menganut ajaran Yahudi, menganut ajaran Nasrani yang mengatakan bahawa Allah tu adalah Tuhan yang satu. Tuhan yang satu. Ini Theodosius. Jadi kita tengok, bila kita tengok cerita-cerita Rom, jangan tuan-tuan kali ini semua ingat dia pun semua kafir. Ada yang menganut ajaran yang sama untuk Islam. Tapi orang putih ni yang buat bila hikmah ni, mereka telah menyebabkan kita ni anggap orang-orang Rom semua kafir. Tak. Dulu ada yang beriman. Raja-raja parti ada yang beriman. Iskandar Zulkarnain dikatakan Raja Cyrus II, Raja parti, yang menganut ajaran Nabi Darat Busra daripada bangsa Arya, Nabi yang bukan Rasul. Tapi telah ajaran dia telah diklaim jadi Zoroaster, sebab api. Ini kita kena tengok sejarah. Abang kita nampak. Kalau kita tak faham, kita tengok, oh, mereka ni semua, parti ni semua jahat. Yang roh banyak tengok filem. Pada orang putih dia tak suka macam tu. Okey. Baru ni saya buka internet, tengok sejarah Tom and Jerry. Tom and Jerry tu kita tengok dia web kisah Indonesia. Tom and Jerry ni, Tom tu apa? Kucing ke apa anjing? Kucing tu. Jerry tikus. Dia dibuat, filem kartun tu dibuat oleh Yahudi pada tahun 1939. Sebelum Perang Dunia Kedua meletus di seluruh dunia pada 1940. Tahun 1939 hanya perang Eropah saja. Pada waktu itu
yang menjadi mangsa adalah Yahudi, dibunuh oleh Hitler. Jadi dikatakan bahawa Hitler semua pada waktu itu mengatakan Yahudi ini adalah tikus-tikus kotor yang duduk di celah-celah paip. Jadi dia nak beli pada Hitler, buatlah cerita Tom and Jerry mengatakan bahawa kami ni tikus tapi kami hebat. Kami menang selalu. Betul tak Tom and Jerry? Dia pernah kalah. Tikus itu pernah kalah lagi. Tak pernah, dia selalu menang. Kucing juga selalu menang. Kan? Sedangkan kita tahu kucing yang selalu makan tikus. Tikus tak pernah membawa kan kucing. Mesti kena kan? Kan? Kucing mesti dia. Jangan kita ni. Semua letak tengok. Tikus dalam kucing pun dalam satu sangkap. Tengok. Boleh hidup lah. Kan? Tapi Yahudi ni dia nak ajak adik-adik. Mereka tak bawa tikus tu ada ni. Bila adik-adik dah besar, adik-adik baca-baca secara Yahudi. Oh, Yahudi pernah dituduh sebagai tikus. Lepas tu kecil-kecil tengok Tom and Jerry. Jadi kita pun kata Yahudi ni hebat. Itulah cara-cara pendidikan di Universiti Israel yang pernah dipuji oleh salah seorang anak Menteri Malaysia yang pernah belajar di Universiti Israel. Dia puji, dia kata sistem pendidikan Israel terbaik. Terbaik. Bobot. Okey, dia kata bagus. Itu kepala otak dia. Sedangkan Yahudi, sistem universiti dia akan menghasilkan orang yang semakin membenci Islam. Okey, baik. Seterusnya, dia buka sebelah ni. Ini satu lagi riwayat mengatakan bahawa kemungkinan besar Abu Kafi ni raja yang bunuh tu bukan dengan nama Trajan, nama dia Decius. Sebab tu dia ada perbezaan tahun juga. Tapi bila kita kaji pun Decius pun sama, bunuh orang Kristian juga. Dan bawah itu yang menolong tu adalah Maharaja yang bernama Justinian. Justinian menganut ajaran Nasrani yang mengatakan bahawa Tuhan itu adalah satu. Sebab tu Nabi dia pernah menangis, pernah bersedih bila dia dengar kata Rom telah dikalahkan. Raja Heraklius telah dikalahkan oleh Kisra daripada Parsi. Kisra tu maksudnya dia kadang-kadang raja ni diskobo nama Tutankamon okay? Jadi Kisra bahasa Arab Kisra tapi Khosrow, asal perkataan Parsi Khosrow. Cari kat Wikipedia Khosrow, jumpa dia ni biadab. Dia ambil surat Nabi Muhammad, dia koyak dia. Nabi Muhammad bagi surat ke dia untuk dia masuk Islam, dia koyak. Sebab tu Nabi Muhammad sedih bila kematian kekalahan Rom dikalahkan oleh orang Parsi. Maka pun dah mencemburui. Baik. Yang bawah tu Ashabul Ukhdud dalam surah Buruj. Adik-adik boleh buka dari surah Buruj. Tuan-tuan mau boleh buka surah Buruj. Tengok Ashabul Ukhdud, iaitu pemuda-pemuda yang dibakar hidup-hidup di dalam longkang. Okey. Baca surah Buruj kita tak faham, tapi bila baca ayat tafsir kita akan nampak. Cerita dia ada, tuan-tuan. Ada. Berlaku beberapa tahun sebelum Rasulullah dilahirkan. Rasulullah dilahirkan pada 571 Masehi. Peristiwa ini berlaku pada tahun 500 Masehi. Lebih kurang 71 awal. Nama raja itu adalah, saya sebut dari nama dia, Abu Nuwas. Abu Nuwas atau Zulnuwas. Zulnuwas adalah anak kepada Tuban. Tuban adalah raja daripada Yaman yang pertama membuat tirai Kaabah. Dia biasa datang ke Kaabah nak bunuh orang Kaabah ni. Bila dia tengok orang Yahudi main tahan dia, jangan. Tuban tu. Tuban pada waktu tu menganut dia menganut ajaran Kristian. Tuban dia menganut ajaran Kristian. Jadi dia pipi, dia tengok jumpa Yahudi. Yahudi kata jangan, hang baca lah kitab, satu hari nanti akan ada seorang Nabi dilahirkan di Mekah. Jadi bila dia dengar tu, okey tak apa, aku tak ini serang, aku nak serang negara China. Tapi sebelum dia sampai dia dah mati lah. China jauh sangat. Sebab zaman tu dia tak ada Asia lagi. Jadi dia tengah-tengah jalan, dia letih tengah mati, kita kata tengah jalan. Tapi dia yang buat tudung tutup Kaabah yang pertama kali, nama dia Tuban. Bapak pada Zulnuwas. Bapak baik, anak dia jahat. Okey, itu kita yang tengok bapak baik tu belum tutup dekat anak ni jadi baik. Okey, itu cerita. Baik. Jadi Ashabul Ukhdud tu ada dia boleh tengok balik dalam tu sebagainya. Jadi cerita dia kalau kita tengok kat sini, kalau zaman dulu orang melarikan diri masuk dalam gua apabila dia menerima tekanan terhadap Islam. Tapi di Malaysia ni kita tak kena tekanan macam tu. Kita takkan dibunuh sebab kita sembahyang. Kita takkan kena macam orang-orang Kemboja. Sebab tu ada lagu Indonesia dia kata, walaupun ke Kemboja kuli pun kamu. Dia sebut Kemboja. Sebab apa? Sebab Kemboja zaman dulu memang teruk bunuh orang. Betul? Oh Islam lah apa semua, Samin juga semua dia bunuh habis. Okey? Itu Kemboja. Okey? Jadi
Bila kita tengok macam tu di Malaysia ni macam mana? Kita sebagai orang nak berjuang, nak membawa Islam di Malaysia ni, cara ni berlainan. Kita tak boleh bawa pisau, tak boleh bawa bom. Apa yang kita nak bawa adalah ilmu. Apa yang kita nak bawa adalah ilmu dan semangat kita, kekuatan jisim kita, jasmani kita. Itu macam cara. Kalau kita tengok sekolah memang ada pendidikan Islam, ada falsafah pendidikan Islam dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita tengok falsafah pendidikan Islam hanya termaktub di dalam mata pelajaran pendidikan Islam saja. Bila masuk pendidikan jasmani, muzik, dia tak jadi Islam. Itu salah. Sedangkan muzik itu sendiri pun kebanyakannya berasal dari Islam. Alat-alat muzik yang sekarang ni dimainkan di Sepanyol berasal daripada alat-alat muzik daripada Maghribi, dibuat oleh kerajaan-kerajaan Umayyah di Andalus dulu. Dan itulah ulama-ulama pada zaman itu. Tapi sekarang kita dah jadi sekular. Sebab tu kita mengatakan bahawa muzik itu tak boleh dari Islam. Sebab dia telah disekularkan, dan muzik sendiri dah rosak, dah jadi rosak. Dulu-dulu orang guna muzik untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Sekarang ni dah kembali balik kepada Islam. Tak faham, kira dah bagus. Nanti kita syaitan. Sebab tu bila kita kata, adakah bila nak bawa Islam tu dalam mata pelajaran pendidikan Islam ni? Tidak. Kalau pendidikan jasmani macam mana nak bawa Islam? Boleh. Tutup orang. Nak main semua boleh tak? Bukan kata bila belum nak pendidikan jasmani baca surah Kafi tu baru jadi Islam. Tak. Semestinya turun macam Islam. Pergi lah. Nak main apa pun. Nak main apa ni, bola tampak, bola jaring, nak orang lelaki pun boleh. Nak berenang semua boleh. Tapi macam tu saya cakap, tutup orang. Jadi kita dah ikut bersama Islam. Tak nak bersama. Bukan Islam tu ada nama. Bukan nama Islam tu saja jadi Islam. Tak. Walaupun yang menganggap tu adalah teacher yang mungkin dia ajak dia satu. Tak nak. Dia pakai tutup orang. Islam. Cukup. Itu dah cukup. Itu adalah pendidikan. Orang dengar pergi ke kelas apa tu? Saya masuk ke kelas pendidikan Islam jasmani. Tenang. Bukan kata bila ustaz ajak pendidikan jasmani baru jadi Islam. Tak. Method. Dan cara kita tafsir Islam. Tutup orang. Tenang. Okey. Jangan luar lagi dah tutup orang. Tak lagi yang lelaki pergi dukung perempuan semua acara PLKM. Persediaan PLKM dukung perempuan saja. Sebab dalam tu nanti apa kita dukung? Kan? Dia jadi macam tu. Dukung orang-orang. Itu dah tak ideal lah. Itu dah terbatal lah. Dia punya fatwa dia tu. Itu cerita. Jadi, saya rasa dalam kat sebelah, saya pun dah letih. Kan? Ada ayat pun ke bawah, no? Jadi, kita tutup dia. Yang baik tu kepada Allah. Semahan kepada itu. Kita tengok benda saya. Saya ni bukan ustaz. Kawan-kawan. Cuma saya ingin menyampaikan apa yang saya tahu. Semoga-moga dengan ini menjadi satu motivasi kepada adik dan tuan-tuan untuk mempelajari Islam secara lebih dalam dan menyebarkan dakwah Islam itu di tempat kita mengikut kapasiti yang ada pada kita. Kalau sebagai pelajar, guru sebagai guru, manajemen sebagai manajemen, orang kerja Islam bagi orang kerja Islam. Itu maksudnya. Yang penting Islam ya'lu wala yu'ala. Islam tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada dia. Jadi saya serahkan majlis pada sebuah umat, tutup majlis pada penulis Nasional.